Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ifah Karina binti Basri Halimuddin, nombor matrik 830915. Pada hari ini saya dan rakan saya Nurul Edna binti Abu Bakar akan membentangkan tajuk cabaran guru dalam mengendalikan aktiviti ko-kurikulum di sekolah. Aktiviti ko-kurikulum merupakan aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah dan aktiviti ini diwujudkan untuk melahirkan individu yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek, selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Melalui aktiviti ini, pelajar dapat memupuk minat, mengembangkan bakat serta kemahiran yang sedia ada. Seterusnya, metodologi kajian. Kajian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui cabaran yang dialami oleh fikir ko-kurikulum semasa mengendalikan kegiatan ko-kurikulum di sekolah. Sebelum mengadakan sesi temu bual bersama fikir ko-kurikulum, kami telah menghantar surat kebenaran dari pihak UUM. Kemudian, sesi temu bual dijalankan pada 12 Oktober 2022 dan hasil daripada temu bual tersebut telah ditranskrip, dianalisa dan dimasukkan ke dalam laporan. Yang dialami sebagai fikir ko-kurikulum yang pertama adalah ketidakhadiran pelajar sewaktu aktiviti ko-kurikulum dijalankan. Terdapat 10% daripada keseluruhan pelajar tidak hadir dan kebanyakannya terdiri daripada pelajar tingkatan 5. Bagi mereka, aktiviti ko-kurikulum ini mengganggu fokus mereka terhadap akademik dan SPM. Tetapi, kehadiran pelajar dalam aktiviti ko-kurikulum adalah wajib seperti yang termaktub dalam dasar kedua, dasar pelaksanaan kegiatan ko-kurikulum. Cabaran yang kedua, kekurangan guru mahir. Di SMK Konvent Al-Lostar terdapat beberapa aktiviti yang tidak mempunyai guru mahir untuk mengendalikannya, antaranya hoki dan catur. Namun, terdapat beberapa langkah yang boleh diambil dalam menangani masalah seperti ini. Antaranya, melantik jurulatih luar atau menerima guru mahir dari sekolah lain dan menghantar guru yang sedia ada untuk menyertai kursus yang melibatkan pengurusan aktiviti ko-kurikulum. Seterusnya, kekurangan peralatan yang lengkap juga merupakan antara salah satu cabaran yang perlu dihadapi ketika mengendalikan aktiviti ko-kurikulum. Terdapat beberapa ataupun sesetengah peralatan mengalami kerosakan kerana telah lama tidak digunakan akibat penularan COVID-19, contohnya seperti kayu hoki dan juga bola. Peralatan yang mencukupi sangat membantu pelajar untuk mempraktikkan kemahiran yang telah diajar dan boleh menggunakan peralatan tersebut secara individu tanpa perlu menunggu giliran. Antara langkah yang telah diambil oleh pihak sekolah bagi menangani masalah ini adalah menggunakan duit peruntukan yang telah disediakan untuk membeli peralatan yang telah rosak dan juga tidak mencukupi. Seterusnya, pihak sekolah telah meminta pelajar menyediakan peralatan sendiri, contohnya seperti raket badminton. Hal ini kerana untuk mengelakkan perkongsian dan menjaga prosedur operasi standard yang telah ditetapkan sepanjang penularan COVID-19. Cabaran yang seterusnya adalah dari segi capaian internet. Hasil dari temu bual yang telah dijalankan, semasa penularan COVID-19 terdapat segelintir pelajar yang mengalami masalah untuk menghadiri aktiviti ko-kurikulum yang telah dijalankan secara atas talian. Setiap aktiviti dan kegiatan sekolah yang dijalankan secara atas talian sangat memerlukan kerjasama dari pelbagai pihak. Ketidakhadiran murid disebabkan masalah capaian internet akan menyebabkan mereka tercicir dan ketinggalan tentang aktiviti ko-kurikulum yang dijalankan. Antara langkah yang boleh diambil untuk menangani masalah ini adalah pihak sekolah boleh menyediakan bahan berkaitan aktiviti ko-kurikulum dalam bentuk video pembelajaran tidak segerak atau lebih dikenali sebagai asynchronous agar para pelajar dapat mengakses bahan tersebut bersesuaian dengan masa dan capaian internet mereka. Akhir sekali, apa yang dapat dirumuskan daripada hasil temu bual yang telah dijalankan, antara cabaran yang perlu dihadapi ketika mengendalikan aktiviti ko-kurikulum melibatkan ketidakhadiran murid, kekurangan peralatan yang lengkap, kekurangan guru mahir dan juga masalah capaian internet. Justeru itu, ianya memerlukan kerjasama dari pelbagai pihak, contohnya sekolah dan ibu bapa bagi menyelesaikan masalah dan cabaran yang dihadapi. Hal ini kerana jika masalah dan cabaran ini dapat dihadapi, ianya akan meningkatkan prestasi ko-kurikulum dan melahirkan pelajar yang seimbang bukan sahaja dari segi pencapaian akademik, malah dari segi jasmani, emosi, rohani dan sosial selari dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan.
Setakat ini sahaja perkongsian daripada saya, Nurul Elina binti Abu Bakar, dan rakan saya, Ifah Karina binti Basri Halimuddin. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.